Bismillahirrahmanirrahim. Al-ashiru an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimau'izatin faqala ya ayyuhan nas innakum mahsyuruna ila Allah ta'ala hufatan uratan ghurla kama bada'na awwal khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin ala wa inna awwal al-khalaiq yuksa yawm al-qiyamati Ibrahim alaihi salam ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadhu bihim dhata ash-shimal فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله تعالى العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم متفق عليه. Yang ke-10, hadis yang ke-10 daripada bab dan 166 daripada kitab. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang ulama sahabat. Katanya telah bangun kalangan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ucapan nasihat. Lalu baginda SAW bersabda, wahai manusia, wahai kamu semua, sesungguhnya kamu akan dihimpun oleh Allah di padang mahsyar. Allah Ta'ala akan menghimpunkan kamu di padang mahsyar dalam keadaan berkaki ayam, bertelanjang dan kulub, yakni tidak bersunat. Tidak bersunat, dibangkit dengan tidak bersunat. Sebagaimana kami telah memulakan kamu awal kejadian, kami kembalikan semula. Janji yang wajib kami tunaikan. Sesungguhnya kamilah Allah yang melakukannya. Ingat, sesungguhnya awal-awal orang yang diberi pakaian pada hari kiamat, Ibrahim alaihissalam. Ingatlah, sesungguhnya akan dibawa beberapa orang di kalangan umatku, dibawa untuk dimasuk ke dalam kalangan ahli neraka. Lalu aku berkata, wahai Tuhanku, mereka adalah umatku. Lalu dikatakan, sebenarnya engkau tidak tahu apa yang mereka buat selepasmu, wahai Muhammad, selepasmu mati. Lalu aku berkata sebagaimana ucapan hamba yang soleh, iaitulah Nabi Isa alaihissalam, yang disebut dalam Quran, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi saksi kalangan mereka masa aku bersama dengan mereka. Sehingga firman Allah Ta'ala Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu dikatakan kepadaku, sebenarnya mereka itu terus meneruh murtad, menyeleweng, berpusing kaki mereka berpaling tadah sejak engkau meninggalkan mereka, engkau mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ni mengisahkan berkenaan dengan hari kiamat, berkenaan dengan kita wajib beristiqamah, teguh di atas jalan yang lurus sehingga kita mati. Jangan menyeleweng. Kerana yang selamat hanyalah mereka yang terus hidup sehingga meninggal dunia dalam keadaan Islam. Hidup Islamnya dalam dirinya. Walaupun nyawa tak ada, Islam ada dalam dirinya.
mati dalam keadaan Islam. Yang mati dalam keadaan tak Islam tak selamat. Mengesahkan bahawa Allah akan menghimpunkan manusia di padang mahsyar, dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang bulat, dalam keadaan tidak ada kasut, berkaki ayam, dalam keadaan tak bersunat, dia tumbuh balik orang bersunat tu. Kulub. Dalam satu hadis Aisyah kata, tak malu ke Rasulullah telanjang belaka? Nabi kata, hai Aisyah, hilang rasa malu kerana ketakutan. Semua ketakutan, tak ada rasa dah. Malu apa tak ada dah. Dalam ketakutan, dahsyat hari kiamat. Orang yang pertama diberi pakaian ialah Ibrahim AS. Lepas tu dikira mengikut iman dan amal masing-masing. Orang yang pertama diberi pakaian ialah Ibrahim AS. Kerana kelebihan Nabi Ibrahim AS menentang Raja Namrud, kuasa besar dunia, memimpin kerajaan Babylon, kerajaan yang paling besar di zaman itu. Sebatang kara seorang diri, tak berganjok, mengajak kepada la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, menolak yang zalim, menolak yang salah, percaya Allah lah Tuhan, Allah yang layak diabdikan diri kepadanya, Allah yang beri rezeki, tak takut lapar, duk berasa Namrud tu akan beri rezeki. Tidak, Allah yang beri rezeki, bukan Raja Namrud, bukan kerajaan. Ibrahim tegak dengan imannya sehingga ditangkap, dimasukkan dalam api yang besar. Setelah dinyalakan api yang besar sehingga tak boleh nak mendekati api itu, gunakan minjanik. Minjanik ni macam meriam zaman sekarang, senjata berat untuk melotak batu. Diletak Ibrahim dalam minjanik, dilantar dalam api yang besar. Kalau ikut adabnya, padang lontar menjanik pun mati dah. Tapi tak mati, masuk dalam api tak angus. Dengan keimanan. Dan hadis yang lain meriwayatkan ketika Ibrahim AS dicampur dalam api, datang malaikat Jibril mengatakan, wahai Ibrahim, beritahu apa pertolongan yang mu nak. Mu nak pertolongan apa wahai Ibrahim? Sila beritahu. Nak suruh likut negeri, turun hujan, turun taupan, padamkan api, wahai Ibrahim, sila. Ibrahim kata, aku tak berhajat kamu, aku berhajat pada Allah. Dengan Jibril tak ada apa. Ini ikhlas Ibrahim AS. Ini kekuatan iman. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi tempat aku berserah. Walaupun yang datang tu malaikat Jibril, Ibrahim teguh imannya dengan Allah Ta'ala. Maka padanglah jadi orang yang pertama apa ni, dia beri pakaian. Kita belum apa-apa, runyuk dah. Runyuk dah, kita belum apa-apa lagi. Ini kekuatan iman yang ada pada Ibrahim AS. Menunjukkan istiqamah Ibrahim AS menjadi contoh dan teladan. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Barang siapa yang tidak suka kepada ajaran yang dibawa oleh Ibrahim, iaitulah Islam, serah diri pada Allah, maka dia adalah orang yang bodoh. Tuhan kata, orang tak ikut Ibrahim orang yang bodoh. Bodoh. Pasal apa Ibrahim cerdik? Ibrahim cerdik, Ibrahim ialah Islam, kerana Tuhan sekalian alam. Islam wahai Ibrahim. Ibrahim dipilih oleh Allah di dunia menjadi Rasul yang besar. Dilahirkan daripadanya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW dan Nabi-Nabi Bani Israel daripada keturunan Ibrahim. Di akhirat, di alam barzakh, malam Isra' dan Mi'raj, ditunjuk berada di Baitul Ma'mur, bersandar di tepi syurga.
Itu kelebihan Ibrahim di alam barzakh. Di hari akhirat dia beri kelebihan kepada Ibrahim. Kerana Ibrahim ni Islam. Islam adalah arti kata yang sebenar. Nabi kata di hari kiamat, di para mahsyar, akan dibawa umat aku, beberapa orang di kalangan umat aku. Aku kenal mereka tu umat aku. Kenal macam mana? Pasport tak ada, IC tak ada masa tu. Macam mana Nabi nak kenal? Di antara tanda kenal ialah ghurran muhajjalin. Ada tanda bekas hari semayang, bekas wuduk. Nabi kenal umat dia melalui tanda semayang, tanda wuduk. Ada tanda tu. Ada orang Nabi tengok ada tanda umat dia, tiba-tiba diheret ke dalam neraka. Pasal apa pula? Lalu Nabi kata, ya Rabbi ashabi, wahai Tuhanku, mereka adalah umat aku. Ashabi ay ummati, umat aku. Sama ada sahabat atau yang bukan sahabat, semua sekali. Aku kenal mereka ni sahabat aku, mereka ni umat aku. Mengapa dimasukkan ke dalam neraka? Mengapa wahai Tuhan? Lalu dia beritahu, tak dinyatakan, Tuhan dia beritahu secara langsung atau malaikat. Fayuqalu, lalu dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Mu tak tahu wahai Muhammad, mereka-reka apa lepasmu tak ada. Puak-puak ni lepas mu mati wahai Muhammad, mereka-reka macam-macam. Pergi reka buat benda yang tak ada dalam Islam. Pergi reka, pergi buat. Menyeleweng daripada ajaran Nabi. Mereka-reka. Lalu Nabi kata, aku baca firman Allah Ta'ala, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Ucapan Nabi Isa alaihi salam. Bila Tuhan kata Nabi Isa, orang Islam ke suruh pengikutmu kata Tuhan tu tiga, pengikutmu kata mu ni anak Tuhan ke, mu tu bini Tuhan. Nabi Isa kata, dok, aku menjadi saksi masa aku hidup, masa aku diangkat, aku tak ada lagi, aku tak tahu apa mereka buat. Maka Nabi kita memakai hujah Nabi Isa alaihi salam. Lalu dikatakan, innahum la yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faratahum. Mereka itu menyeleweng wahai Muhammad, berpusing kaki, berpaling tadah, selepasmu tidak ada lagi wahai Muhammad. Berpusing. Memang apa yang diberi amaran oleh Nabi SAW berlaku. Berlaku dalam sepanjang sejarah umat Islam. Bermula dengan wafatnya Nabi SAW, timbul nabi-nabi baru, nabi-nabi pelawak, nabi-nabi bohong. Musailamah al-Kadzab, Tulaihah, Al-Ansi, Sijah dan lain-lain yang mengaku jadi nabi dengan menggunakan ilmu sihir. Dan ada pengikut-pengikut dia pula. Pengikut dia ikut dia pasal apa? Pasal nabi-nabi baru ni tak payah sembahyang. Oh, nak sangatlah tak sembahyang. Boleh minum arak, nak sangatlah boleh minum arak. Boleh berzina, nak sangatlah boleh. Agama suka, agama sedap. Boleh bebas, ikut hak agama-agama tak pakar, menyeleweng. Sebahagian pula sembahyang, tapi zakat tak wajib. Islam tak ada negara, tak ada pemerintahan. Tak iktiraf Abu Bakar menjadi ketua negara. Buat sendiri. Menyeleweng. Madinah dikepung oleh kabilah-kabilah yang murtad. Tinggalnya Mekah, tinggalnya Taif, sebahagian Yaman, Masqa dan Uman, dan sebahagian kabilah tidak murtad. Tempat ni tak murtad. Madinah ada Sayyidina Abu Bakar. Sebaik saja Nabi wafat, sahabat dalam keadaan bingung, tak tahu nak buat apa. Sayyidina Umar kata Nabi tidak wafat, Nabi pengsan saja. Nabi pengsan. Tidak.
Nabi pengsan macam Nabi Musa pengsan masa munajat. Barang siapa yang kata Rasulullah wafat, aku pancung lehernya, kata Sayyidina Umar. Menyebabkan puak-puak munafik kelong. Orang munafik kelong takut. Sayyidina Umar menghunuskan pedang. Masa Abu Bakar bangun dalam masjid menyampaikan ucapan, suruh Sayyidina Umar duduk. Senyap. Ayuhan nas, fa innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila anqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Wahai tuan-tuan, wahai manusia, wahai kamu semua, ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah Maha Hidup, tidak mati sekali-kali. Tiadalah Muhammad malaikat dia seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain yang sudah mati. Rasul-rasul zaman dulu mati, Muhammad matilah juga macam rasul zaman dulu. Adakah sekiranya Muhammad mati atau dia dibunuh? Tuhan dah sebut dalam Quran masa peperangan Uhud, disampaikan berita Nabi dah mati. Abu Bakar baca ayat tu. Adakah bila Muhammad mati atau dia dibunuh, maka tumit kamu berpusing. Jadi tumit pusing, berpaling tadah daripada Islam. Barang siapa yang tumitnya berpusing, lari daripada Islam, dia tidak boleh memberi apa-apa mudarat sedikit pun kepada Allah. Allah begitulah juga. Mudarat kena atas kepala dia sendiri, masuk neraka dia sendiri. Allah membalas siapa yang bersyukur di atas nikmat Islam. Ucapan Abu Bakar menyebabkan Sayyidina Umar terduduk, habis terduduk belaka, dan mengetahui Rasulullah sudah wafat. Dalam masa itu, mereka yang murtad disokong oleh kuasa besar dunia Parsi dan Rom. Parsi, Rom, Yahudi, Kristian menyokong puak-puak yang murtad untuk menjatuhkan Islam di Madinah. Ini dahsyatnya. Ambil ada kata hancur dari Islam ni, padam. Tidak. Allah Ta'ala peliharakan Islam. Mekah. Di Mekah, Usaid bin Hudair, gubernur dia yang baru umur 20 tahun lebih. Orang muda. Bila dengar kabilah-kabilah Arab sudah murtad, Usaid bin Hudair menyembunyikan diri. Orang muda takut tahu. Malah orang muda ni dia semangat tinggi. Bila perok, lalu kenok selalu. Cepat kenok. Tak tahu nak buat apa. Mungkin dia berani, tak tahu nak buat apa. Tampil Suhail bin Ammar. Suhail bin Ammar ialah pemimpin kafir yang berunding dengan Nabi masa perjanjian Hudaibiyah. Yang balah dengan Nabi. Nabi kata tulis Bismillahirrahmanirrahim, kata tak, Bismillahirrahmanirrahim. Nabi tulis Muhammad bin Rasulullah, tak, tulis Muhammad bin Abdullah, aku tak percaya kamu. Suhail bin Ammar ni, bila Nabi masuk Mekah, selepas itu dia masuk Islam. Ni yang gitu mudah ke orang ni. Orang dulu dia jahat, lepas tu jadi baik. Ada orang baik terjun lepas pada tu. Jangan. Jangan. Kena ingat molek dalam perkara ini. Jangan mudah-mudah. Ini hidayah daripada Allah Ta'ala. Suhail bin Ammar, ketua yang mengadakan perjanjian Hudaibiyah, pihak kafir ni, dia masuk Islam. Masa penduduk Mekah dalam keadaan huru-hara, gubernur dia yang muda ni tak berani nak apa, Suhail bin Ammar memanggil penduduk Mekah. Terus dia naik di atas pintu Kaabah menyampaikan ucapan. Wahai penduduk Mekah, jangan kamu menyeleweng. Jangan kamu murtad. Jangan kamu keluar daripada agama Islam. Jangan. Ini Suhail bin Ammar, orang yang baru masuk Islam. Bila Nabi mati orang murtad, dia tak murtad. Termasuklah Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb, mertua Nabi yang ketua musyrikin. Masa Nabi masuk Mekah, dia mu'allaf. Abu Sufyan ni masih mu'allaf. Bila dengar Nabi wafat, seorang kawan dia pemimpin
kabilah mengatakan sudah murtad. Abu Sufyan cabut pedang, terus pancung. Ini ada orang yang tengok dia ni macam ma'alah je. Jangan. Ini hebat. Di Oman, Maskhaq dan Oman, Al-Jarud ni ialah seorang ahli kitab yang masuk Islam dengan Nabi. Masa Nabi hidup, dia mengetuai rombongan, bertemu dengan Nabi. Al-Jarud ni, Nabi puji Al-Jarud seorang yang bijak. Nabi ada firasat, Nabi tengok dia seorang yang bijak, Al-Jarud ni. Bila di Bahrain, raja yang masuk Islam sudah mati, naik raja baru. Dengan Nabi murtad, raja murtad, dibantu oleh Parsi. Al-Jarud balik ke kampung dia, memanggil penduduk kampung daerah dia berkumpul. Jarud tanya, bila dengar Nabi sudah wafat, Jarud tanya, mau percaya tak pada rasul-rasul sebelum Muhammad? Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi zaman dulu, Nabi Adam, mau percaya tak? Orang kampung kata percaya. Dah, mana Nabi-Nabi tu? Nabi-Nabi tu mati dah, tak ada dah. Dah, kalau Nabi-Nabi tu mati, Muhammad mati jugalah. Macam Nabi tu juga, kata Jarud. Maka aku tetap dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak berganjak dengan Islam. Menyebabkan dikepung. Kampung tu dikepung sehingga dalam keadaan kelaparan. Maka Abu Bakar menghantar Al-Ala bin Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Al-Ala bin Al-Hadrami dihantar ke situ untuk membantu Al-Jarud dan pengikut-pengikutnya. Diselamatkan oleh Allah. Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim At-Ta'i menemui kabilah dia dan mengatakan jangan berganjak dengan Islam, terus Islam. Dan dia menemui kabilah-kabilah yang rapat dengan dia supaya bertahan dengan Islam. Maka beberapa kabilah terus dalam keadaan Islam, berpegang dengan Islam. Kemudian Abu Bakar mengambil langkah, menubuh bala tentera untuk menghadapi mereka yang murtad, dan berperanglah menghadapi kumpulan yang murtad ini. Tiba-tiba mereka nak masuk satu kampung, satu daerah yang murtad, nak serang waktu subuh. Dengar-dengar bang subuh. Sayu bunyi bang subuh. Macam mana ni? Mayang subuh tak jadi nak serang. Lalu mereka balik ke Madinah, tanya sahabat-sahabat, macam mana ni? Nak serang bang subuh, cuma mereka kata zakat tak wajib. Zakat tak wajib, tapi subuh mayang waktu lagi. Menandakan dia orang Islam. Dengar bang subuh, sayu bang subuh, redahlah hati nak pergi serang. Dengar bang subuh ni. Mereka mengadu pada Sayyidina Umar, mengadu pada sahabat-sahabat, macam mana nak hadapi mereka ni. Akhirnya bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu As-Siddiq. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, tidakkah mereka mengatakan zakat tak wajib? Zakat tu rukun Islam. Kan rukun Islam zakat kan? Zakat tu rukun Islam. Menafikan mana-mana rukun Islam bermakna menafikan dua kalimah syahadah. Menafikan mana-mana ajaran Islam, menafikan dua kalimah syahadah. Demi Allah, sekiranya mereka menafikan perkara yang diwajibkan walaupun sebesar harga tali unta, kata Abu Bakar, nescaya aku memeranginya. Mendengar ucapan Abu Bakar begitu, barulah mereka naik semangat. Lalu mereka mengambil tindakan menghapuskan golongan yang murtad. Ini murtad yang pertama selepas wafatnya Nabi SAW. Kemudian didatangi oleh bala tentera Tatar.
puak-puak Tatar yang keluar dari Asia Tengah menyerang pusat kerajaan Islam, Baghdad. Baghdad ditakluk, membunuh orang-orang Islam sehingga ribu-ribu juta, ada setengah kata 4 juta mati penduduk Baghdad. 4 tahun tak hilang lagi bau mayat di Iraq dalam keadaan yang sangat dahsyat. Kemudian kerajaan Tatar memaksa orang Islam dengan undang-undang Yasak ataupun Yasik. Undang-undang yang diambil daripada Islam, diambil daripada Yahudi, daripada Kristian, daripada akal fikiran dia sendiri. Tukar hukum Islam, undang-undang Islam. Semayang boleh, puasa boleh, zakat boleh, tapi undang-undang dalam negara, undang-undang campur. Undang-undang Tatar ada, Yahudi ada, Kristian ada. Maka ulama-ulama Islam memberi fatwa ini adalah menyeleweng daripada ajaran Islam. Ini menyeleweng juga, macam Nabi sebut dalam hadis ini. Selama Islam, kemudian berlaku pula zaman kerajaan Abbasiyah, diterjemah ilmu-ilmu dalam bahasa asing, termasuk ilmu falsafah, menyebabkan masuknya adaran falsafah dalam akidah Islam. Allah menyelamatkan agama Islam dengan adanya ulama-ulama yang mempertahankan akidah Islam. Lepas tu jatuh kerajaan Islam pula di zaman mutaakhir. Orang Eropah menjajah negeri orang Islam, ditakluk oleh orang putih, oleh Belanda, oleh Perancis, Itali dan lain-lain. Rusia dan China menakluk negeri orang Islam. Kemudian orang Islam dihapuskan akidah mereka dengan meninggalkan hukum syariat. Ada orang Islam masih mengaku diri dia Islam, tapi hukum Islam tak wajib. Hukum hudud tak wajib. Hukum kisah tak wajib. Politik tak ada dalam Islam, ekonomi tak ada dalam Islam. Masih semayang. Menyebabkan menyeleweng daripada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkara yang dimasukkan di dalam hadis ni. Wahai Muhammad, mu tak tahu, lepas mu tak ada, umatmu dah ikut mudah menyeleweng. Ikut separuh je dah ikut habis-habis. Sedangkan Tuhan suruh kita ikut separuh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, masuklah kamu dalam agama Islam semuanya. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata kepada kamu. Jangan ikut separuh-separuh. Kalau ikut Islam separuh-separuh, ikut syaitan. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat-umatmu, manusia, jika sekiranya kamu kasih kepada Allah, ikut aku, ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kasih kepada kamu. Mana ikut Nabi ni macam sahabat ikut Nabi, ikut Habib. Ikut mengucap 2 kalimah syahadat, ikut semayang, ikut cara nikah kahwin, ikut cara ibadat, wajib menutup aurat, makan yang halal. Termasuklah ikut dalam masalah memerintah negara, berhijrah ke Madinah, ikut siapa Habib. Jangan ikut separuh-separuh. Kalau ikut separuh-separuh, semayang, puasa, haji, ikut Nabi. Merintah negara, ikut England, ikut Amerika, ikut Washington, ikut London, tak ikut lagi Kaabah menjadi kiblat kita. Maka menyelewenglah. Inilah yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadi Ashara an Abi Sa'id Abdullah bin Ghaffal radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khazfi wa qala innahu la yaqtulu as-sayda wa la yanka'u al-aduwa wa innahu yaqfa'u al-'ayna wa yaksiru as-sinna muttafaqun alayh.
وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خزف فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ثم عاد فقال وحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا. Hadis yang ke-12 dari Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an. Ini sahabat Nabi. Kata Abdullah bin Mughaffal, telah melarang oleh Rasulullah SAW daripada menggunakan lastik. Al-khazaf iaitulah melontar batu. Melontar batu dengan bidah, guna getah ataupun kayu dan sebagainya untuk memburu. Dilarang oleh Nabi SAW. Katanya sesungguhnya ia tidak membunuh buruan, tidak membunuh musuh, bahkan membolehkan mata, mematahkan gigi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengikut riwayat yang lain, bahawa seorang keluarga daripada Ibnu Mughaffal telah menggunakan pembidas, lalu dilarangnya, dan dia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang daripada membidas ini. Katanya sesungguhnya ia tidak boleh membunuh beruan. Kemudian keluarganya mengulang lagi. Lalu dia berkata, aku tidak mahu menegurmu. Rasulullah telah berucap kepadaku, melarang daripadanya. Aku, kalau engkau kembali lagi, aku tidak mau bercakap denganmu selama-lamanya. Hadis ini menunjukkan diharamkan menyeksakan binatang. Memburu tidak menjadi salah. Di sana ada hadis-hadis yang berkait dengan memburu dan ayat-ayat Quran yang berkait dengan memburu. Ada ayat Quran berkait dengan buru, ada hadis berkait dengan memburu. Tidak menjadi salah kita memburu binatang yang dimakan dagingnya, ataupun binatang musuh tanaman kita, tak menjadi salah. Tetapi hendaklah membunuh binatang itu dengan cara yang baik, dengan cara yang boleh menghalalkan kita makan daging dia. Kalau musuh tak boleh makan, mati dengan cepat. Kerana sabda Nabi SAW, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dhabahtum fa ahsinul dhibha. Wal yuhid ahadukum syufratah. Wal yurih zabihatah. Itu hadis yang lain. Sesungguhnya Allah memberi pahala kepada orang yang berlaku baik. Apabila kamu membunuh dengan baik, sama ada menjatuhkan hukuman bunuh ataupun membunuh binatang, menyembelihnya, memburunya, hendaklah dengan baik. Mana baik di sini, cepat dia mati. Cepat dia mati, jangan menyeksa dia. Kalau jatuh hukuman bunuh terhadap orang yang sabit kesalahan membunuh, hendaklah pilih hukuman yang tidak menyeksa. Hancur ke ataupun guna bius ke, guna apa, diizinkan oleh syarak. Wajib jatuh hukum bunuh, tapi bunuh dengan baik. Jangan bunuh dengan menyeksa. Dilarang oleh Nabi SAW. Macam cekik dengan tali ukur gantung pada hari ini, itu bukan hukum Islam. Itu hukum orang putih. Hak tu dah apa pula, hudud tak boleh. Pelik puak-puak ni. Pelik puak-puak ni. Hak cekik tu tak boleh dalam Islam. Dah apa untuk moden. Pasal apa? Pada orang putih buat. Hak orang putih buat molek selalu. Hak Quran suruh tak molek. Jenis apa lagu ni? Dalam perkara memburu, hendaklah memburu. Dengan sebab itu dilarang menggunakan lastik memburu binatang. Sebab lastik ini menyeksa binatang.
tidak mematikan dia. Hendaklah menggunakan yang tajam. Adi bin Hatim radhiyallahu bertanya ke Nabi SAW, kami orang Badui ini memburu, kami lontar dengan tongkat kami, bagaimana? Nabi kata, kalau kena ujung, kamu boleh makan. Kena ujung dia. Ujung tongkat tu, ketajaman dia, kena ujung. Kamu boleh makan. Kalau kena batang dia, tak boleh makan. Ini hadis mengatakan demikian. Di sini menunjukkan bahawa kita buru binatang kena panah. Kena senjata yang tajam. Senjata yang tajam yang melukakan dia, yang menembuskan kulit dia. Tajam senjata itu, tembus kulit dia. Dia mati dengan sebab tembus kulit dia. Tak ketajaman senjata itu. Bukan dengan kekuatan sampai patuh gitu, tidak. Yang tajam diboleh makan, dihalalkan oleh syarak. Dak-dang sembelih. Bukan lembu dak lewat gitu. Ini kijang, rusa, burung dan seumpamanya. Maka ulama-ulama yang mutaakhir, Syekh Siddiq Hasan Khan, Imam Nawawi sendiri dalam fatwa dia, Syekh Sabiq, Dr. Yusuf Al-Qurawi dan lain-lain lagi, mengatakan bahawa memburu binatang dengan senjata yang menggunakan letupan pada hari ini. Menggunakan letupan. Peluru daripada logam menggunakan letupan. Di mana kalau tak ada sembelih boleh makan. Ulama mengatakan demikian. Ada pun yang disebut dalam kitab Jawi, tembok tak boleh makan, itu peluru tanah, peluru zaman dulu. Peluru zaman dulu. Zaman kitab Mati'an Badra yang dikarang ni, masa tu tak ada lagi senapang yang ada pada 100 tahun dulu. 100 tahun dulu, di mana orang kita menggunakan peluru tanah liat yang dibakar, menggunakan benda bahan yang keras, ditembak pada binatang itu bukan dengan ketajaman dia. Ini yang dikatakan haram. Ada pun senjata yang ada pada hari ini, iaitu senjata yang moden. Pada hari ini menggunakan letupan, peluru yang ada ketajamannya, kekuatan tajam. Sehingga kalau kita tembak, siapa tak patah tulang, dia tembus tulang, menandakan tajam dia. Kalau kita tembak, dia boleh lari lagi, pasal apa dia tak berasa. Kerana tajam senjata itu, dia tak berasa. Lain dengan hak jenis katuk, itu lain. Maka yang digunakan kekuatan ketajaman boleh makan. Termasuklah menggunakan anjing yang diajar, helang yang diajar, harimau bintang yang diajar. Orang Melayu tak reti bab ni. Orang Melayu kita tak reti. Reti hambak kaki dia. Orang Melayu. Di mana orang Arab, orang Asia Tengah, orang-orang negeri yang ada tamadun, dia memburu menggunakan bukan sahaja anjing, termasuklah helang. Helang digunakan juga. Termasuklah juga harimau bintang yang dilatih. Harimau bintang yang dilatih boleh buat buru jadi jinak. Di mana Quran mengatakan mukallibina, iaitulah binatang yang kamu latih ni memburu binatang, tak sempat sembelih, halal boleh makan. Boleh makan. Cuma ulama khilaf. Ada ulama kata nak lepas kena baca bismillah. Nak tembak kata bismillah. Orang Syafi'i kata tak, sunat saja baca bismillah. Mazhab Syafi'i kata baca bismillah tu sunat, bukannya wajib. Itu perkara khilaf para ulama. Itu kena faham. Hadis ni melarang menggunakan lastik kerana menyeksa binatang. Kerana menggunakan batu yang dibidah ini tidak membunuh, mencacat dan mencederakan binatang itu. Kalau mati pun mati dalam keadaan kesakitan. Menyebabkan mata dia boleh, gigi dia patah, tanduk dia patah. Kalau kuat sangat, dia tidak mati. Lain dengan senjata tajam. Menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW melarang menyeksa binatang. Tak dibolehkan menyeksa binatang. Wa an Abis bin Rabi'ah qala ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilu al-hajara ya'ni al-aswada wa yaqulu inni a'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur walaula anni Rasulullah ra'aitu Rasulullah sallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Muttafaqun alaih. Dari Abis bin Rabi'ah, katanya aku pernah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengucup hajar, yakni hajar al-aswad.
dan berkata, sesungguhnya aku tahu engkau adalah batu yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Kalau tidak aku lihat Rasulullah mengucukmu, aku tidak kucukmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara perkara yang disunatkan pada masa umrah dan haji bila tawaf ialah mengucup Hajar al-Aswad. Mengucup Hajar al-Aswad. Kucup, cium dengan bibir mulut kita, hidung kita. Disunatkan kucup. Kerana ini sunnah Nabi SAW. Berbagai riwayat. Antara mengatakan bahawa ini batu yang diberi pada Nabi Adam daripada syurga untuk menghilangkan kerinduannya pada syurga, berkat syurga itu. Riwayat mengatakan demikian. Maka disunatkan mengucuk Hajar al-Aswad itu kepada mereka yang mengerjakan haji kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Bukan sembah batu. Bukan sembah batu. Bukan batu itu suci, boleh memberi mudarat dan memberi manfaat. Yang maha berkuasa Allah Ta'ala. Jangan kita puja ke batu. Sayyidina Umar ialah seorang khalifah yang terkenal dengan gelaran Al-Faruq. Al-Faruq yang membezakan di antara perkara yang betul dengan perkara yang salah. Itu gelaran Sayyidina Umar. Sayyidina Bakar As-Siddiq, Abu Bakar Al-Faruq, Sayyidina Uthman Dhin Nurain, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Masih ada gelaran. Di mana Sayyidina Umar yang membezakan hak dan batil. Masa Sayyidina Umar kucup Hajar al-Aswad. Di mana Abih bin Rabi'ah menceritakan aku tengok. Kerana sahabat-sahabat yang muda ni dia kelih. Hak tua-tua ni buat lagu mana. Turunnya sahabat yang budak-budak. Yang tak ingat apa yang ditunjuk oleh Nabi SAW kerana dia kecil lagi. Maka dia tengok sahabat yang tua-tua ni buat macam mana. Oleh kerana Sayyidina Umar dekat dengan Nabi, bila Sayyidina Umar tawaf, dia ikut Sayyidina Umar. Nak tengok Sayyidina Umar buat macam mana tawaf ni. Bila sampai ke Hajar al-Aswad, Sayyidina Umar kata ke Hajar al-Aswad. Walaupun batu tak boleh cakap, tak boleh apa. Sayyidina Umar nak tunjuk, barangkali dia sedar budak ni ikut dia. Wallahu alam. Sayyidina Umar kata, hei batu, hei Hajar al-Aswad, aku tahu mu ni tak ada manfaat, tak ada mudarat apa. Yang berkuasa Allah Ta'ala. Aku kucuk mu ni kerana aku tengok Nabi kucuk, bukan kerana aku puja mu, tidak. Itu ketegasan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam menegakkan akidah tauhid. Di sini kita kena betul akidah kita. Termasuk masa tawaf. Masa tawaf, masa kita menghadap kiblat, bukan kita sembah batu Kaabah. Bukan kita puja batu Kaabah itu. Mempersucikan dia. Tidak. Itu kerana syiar. Lambang menyatukan hala kita bila bersemayang. Yang ditetapkan oleh Allah. Ditunjuk oleh Nabi SAW. Beza kita dengan orang kafir yang menyembah berhala ialah orang kafir ni kat mana berhala tu ada, dia hadap ke berhala. Dia usung kat mana, bawa ke batu kek, hadap ke batu kek. Bawa ke mana-mana, hadap ke mana-mana. Itu orang kafir yang sembah berhala. Kita orang Islam, kalau bawa Hajar al-Aswad, batu Kaabah tu bawa ke Rusila ni, tak boleh hadap ke batu tu. Kena hadap Mekah juga. Kerana kita menghala tempat dia Mekah. Bukan menghala kepada batu itu, tidak. Ini kena faham. Inilah makna akidah tauhid yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena faham betul-betul. Inilah yang ditunjuk oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada orang Islam. Pada masa Nabi sudah tak ada lagi, sahabat-sahabat ni ajar pada orang yang kemudian. Wallahu a'lam.